Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Ifan Nadia binti Makzin bersama Aimi binti Muhammad Zamin Nizam dan Diana Safiah binti Nur Zairi. Jadi kali ini kami dipertanggungjawabkan untuk membincangkan mengenai isu kemelesatan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009. Krisis kemelesatan ekonomi tahun 2008. Pada tahun 2008, suatu krisis ekonomi sedunia dikatakan telah terjadi melihat dari beberapa perkara hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Okey, ini merangkumi harga minyak yang tinggi sekaligus menyebabkan harga makanan tinggi, iaitu akibat daripada pergantungan penghasilan makanan pada petroleum di samping menggunakan hasil tanaman makanan seperti etanol, biodiesel sebagai alternatif kepada petroleum. Yang kedua, inflasi sedunia. Yang ketiga, krisis kredit teruk, iaitu yang mengakibatkan lingkupnya bank-bank ternama dan komersial yang besar. Yang kelima, pengangguran makin menjadi-jadi. Dan yang keenam, kemungkinan kemelesatan sejagat. Baiklah, antara peristiwa sedunia lain yang telah berlaku sepanjang kemelesatan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009 ialah harga komoditi yang tinggi. Harga minyak mencecah $100 setong buat julung kalinya dalam apa yang disifatkan antara peristiwa penting terawal yang telah berlaku sepanjang tahun itu. Pada bulan Julai pula, harga minyak telah naik sebanyak $147 setong, namun selepas itu penyutan kembali. Yang kedua, inflasi. Kelonggaran kewangan oleh Rizal Persekutuan untuk membendung krisis kewangan ialah: yang pertama, bertambahnya pembangunan yang didukung dasar kewangan longgar di Asia. Yang kedua, spekulasi terhadap komoditi. Yang ketiga, kegagalan pertanian. Yang keempat, peningkatan kos input dari China. Yang kelima, kenaikan permintaan makanan. Dan yang keenam, komoditi di pasaran yang pusat membangun. Yang ketiga pula, perdagangan. Pada pertengahan bulan Oktober tahun 2008, indeks kering Baltik yang mengukur jumlah perkapalan jatuh 50% dalam seminggu kerana krisis kredit yang menyukarkan para pengeksport memperoleh surat kredit. Okey, yang terakhir, pengangguran. Pertubuhan buruh antarabangsa menjangka bahawa sekurang-kurangnya 20 juta pekerjaan bakal hilang menjelang penghujung tahun 2009 akibat krisis yang kebanyakannya dalam sektor pembinaan, hartanah, perkhidmatan kewangan dan kereta, sekaligus mengakibatkan pengangguran sedunia melepasi tahap 200 juta buat julung-julung kalinya. Baiklah, seterusnya, apa pula kesan kemelesatan ekonomi global ni terhadap Malaysia? Baiklah, Malaysia ni mengamalkan ekonomi yang terbuka, namun pada tahun 2008, Malaysia menerima tempias akibat krisis ekonomi ini, di mana pertumbuhan ekonomi negara hanya mencatat 0.1% pada suku keempat tahun 2008 berbanding 4.7% pada suku ketiga tahun yang sama. Pada tahun 2009, telah memperlihatkan kejatuhan ekspor negara sebanyak 27.8% pada bulan Januari. Manakala pelaburan langsung asing iaitu FDI hanya mencatat 26 bilion ringgit Malaysia, iaitu hanya separuh daripada nilai yang dicatatkan pada tahun 2008, iaitu sebanyak 51 bilion ringgit Malaysia. Dan yang terakhir sekali, pada Januari tahun 2009, tabung kewangan antarabangsa iaitu dikenali sebagai IMF telah menganjurkan pertumbuhan ekonomi dunia pada paras 2.2% kepada 0.5%. Pada masa yang sama, Bank Dunia turut menyatakan bahawa ekonomi dunia ini akan menguncuk sebanyak 5% ke bawah berdasarkan potensi dia sendiri. Sedikit pengenalan tentang krisis gadai janji Suprema atau non-performing loan yang bermula di Amerika Syarikat. Gadai janji Suprema ni pada tahun 2000, konsepnya ia merupakan tawar-menawar, di mana individu yang tidak mempunyai kerja yang tetap, kerja yang stabil, tidak mempunyai pendapatan atau tidak mempunyai harta benda dan sebagainya, diberi peluang. Mereka boleh membeli rumah dengan cara bank memberi gadai janji. Gadai janji diberikan ada yang 100%, ada yang 80%.
berbeza-beza. Jadi untuk membeli rumah ini mereka hanya perlu membayar yuran secara bulanan. Pada awalnya kaedah ini berjalan dengan lancar. Menurut kajian juga, data telah membuktikan bahawa hasil daripada kaedah perbankan ini, Amerika Syarikat telah institusi kewangan Amerika Syarikat telah menerima wang yang banyak. Namun begitu, tidak lama daripada tempoh kegemilangan kaedah ini, pembeli rumah mula untuk berhenti membayar yuran dan meninggalkan rumah tersebut. Yang menjadi masalah adalah apabila rumah itu tidak dapat dijual kembali dengan harga yang lebih mahal sebab harganya sudah berada di puncak. Jadi jika dijual sekalipun tidak akan mendapat keuntungan. Ini menyebabkan bank mempunyai rumah yang banyak dan juga hutang yang banyak. Lama-kelamaan bank mengalami kecairan dan sesetengah bank jatuh muflis. Ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada Amerika Syarikat dan juga telah memberi kesan kepada negara-negara lain termasuk Malaysia. Dan sebab itu jugalah krisis Gadai Janji Suprema ini menjadi salah satu krisis yang terkenal sekitar tahun 2007 hingga 2008. Kita berbalik pula kepada kesan NPL terhadap Malaysia. Di sini ingin saya tekankan 4 kesan, iaitu yang pertama, kadar inflasi yang tinggi, yang kedua, kenaikan harga barang, yang ketiga, penutupan kilang, dan yang keempat, kadar pengangguran meningkat. Yang pertama, kadar inflasi tinggi. Kadar inflasi ini diukur melalui pengiraan indeks harga pengguna iaitu IHP bagi perubahan harga item barangan serta perkhidmatan dalam satu tempoh masa. Peningkatan kadar inflasi sekaligus menaikkan kos sara hidup serta mengurangkan taraf kebajikan masyarakat. Bukan itu sahaja, kadar inflasi juga telah menyebabkan nilai sebenar mata wang ringgit Malaysia kita berkurang. Seterusnya, kenaikan harga barang. Boleh dikatakan tekanan kos sara hidup disebabkan kenaikan harga barang, makanan dan perkhidmatan asas adalah antara perkara yang menjadi masalah utama membelenggu kebanyakan rakyat Malaysia. Antara sebab-sebabnya ialah harga minyak yang meningkat secara mendadak di pasaran antarabangsa telah memberi kesan kepada setiap produk yang dikeluarkan kerana melibatkan kos perkhidmatan penghantaran. Selain itu, kerajaan juga telah mengurangkan pemberian subsidi terhadap minyak bagi mengurangkan perbelanjaan kerajaan kerana negara kita sedang mengalami masalah kewangan. Tindakan ini sedikit sebanyak telah menyebabkan harga minyak meningkat dan seterusnya harga barangan meningkat. Kita bergerak pula kepada kesan yang seterusnya iaitu penutupan kilang. Pada tahun 2008, kesan daripada krisis kegagalan institusi kewangan Amerika Syarikat pada tahun 2007 menyebabkan momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia mula bergerak perlahan dan meningkat hanya 0.1% dalam suku keempat, terutamanya sektor pembuatan yang menguncup sebanyak 8.8%, berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Memandangkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang sangat terbuka, kesan kemelesetan global begitu dirasai oleh sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Ekspor dan pengeluaran kilang merosot masing-masing sebanyak 7.4% dan 11.1%. Disebabkan itu, syarikat-syarikat dalam sektor perkilangan terpaksa mengecilkan jumlah pengeluaran kerana permintaannya yang kurang. Akhir sekali, kadar pengangguran meningkat. Kesan ini sangat berkait rapat dengan penutupan kilang kerana kilang-kilang di negara ini memainkan peranan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang penting kerana sebahagian besarnya berada dalam jaringan pembekalan antarabangsa dan penutupan tanpa sebab akan menjejaskan pengeluaran syarikat gergasi di mana pembekalnya berada di Malaysia. Penutupan penuh sektor perkilangan yang menyumbang jumlah ekspor RM1 trilion setiap tahun memberi kesan buruk kepada ekonomi negara. Memandangkan hasil pendapatan kebanyakan masyarakat iaitu kilang telah ditutup,
sekaligus ia akan mengurangkan jumlah pekerja-pekerja dan meningkatkan jumlah pengangguran itu sendiri. Jadi akibatnya ialah individu mengalami pengurangan pendapatan akibat tidak mempunyai pekerjaan sama ada separuh masa atau sambilan. Seterusnya, kadar pengangguran yang tinggi di kawasan tertentu sering mendorong kepada kadar kemiskinan yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, individu menganggur mengalami kekurangan kuasa membeli. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara sama ada dalam perkhidmatan atau barangan yang dipasarkan. Pelbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia sebelum dan juga selepas berlakunya krisis gadai janji Suprema ini yang telah menjadi punca Malaysia berupaya untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kerajaan banyak bergantung kepada pendapatan Petronas. Pada tahun 2008, Petronas sudah melabur di 37 buah negara. Maka sekiranya berlaku penurunan harga minyak, ia tidak akan menjejaskan keuntungan Petronas begitu banyak dan dalam jangka masa yang lama, keuntungan yang berterusan ini dapat membantu pendapatan negara. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan tidak hanya bergantung kepada pendapatan minyak. Terdapat juga sektor lain yang telah membantu untuk meningkatkan pendapatan negara seperti perkhidmatan dan pertanian. Selain itu, pada tahun 1998, kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara, MATEN. Penubuhan majlis ini adalah untuk membuat cadangan konkret kepada kerajaan bagi mengekang kemerosotan ekonomi. MATEN telah menubuhkan satu kertas kerja iaitu Rancangan Pemulihan Ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan ringgit, memulihkan keyakinan pasaran, menjaga kestabilan pasaran kewangan, memperkukuh asas ekonomi, meneruskan agenda equity dan menghidupkan semula sektor yang terjejas teruk akibat krisis ekonomi. Antara syarikat yang telah ditubuhkan termasuklah Dana Harta, Dana Modal dan CDRC. Pada masa yang sama, kerajaan telah menggabungkan bank-bank dan penggabungan bank ini telah berjaya membantu untuk mengukuhkan modal serta meningkatkan daya saing bank di Malaysia. Di samping itu, Malaysia juga tidak menerima dan tidak meminta pertolongan daripada International Monetary Fund (IMF). Ini telah dinyatakan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, dalam sebuah wawancara khas RTM, di mana beliau berkata sekiranya Malaysia meminta pertolongan daripada IMF, ia tidak dapat menjamin pemulihan ekonomi Malaysia. Kita perlu mengambil iktibar daripada negara-negara lain yang pernah meminta pertolongan daripada IMF seperti Indonesia, di mana setelah menerima bantuan daripada IMF, mata wang Indonesia yang RM2,500 untuk $1 Amerika semakin jatuh menjadi RM3,600 untuk $1 Amerika. Bukan itu sahaja, jatuhnya mata wang Indonesia semakin berlarutan sehingga menjadi RM16,000 untuk $1 Amerika. Perkara yang sama berlaku kepada negara Korea yang telah menerima bantuan daripada IMF tetapi nilai mata wang mereka tidak dipulihkan. Oleh kerana itu, Malaysia memilih untuk tidak meminta bantuan daripada IMF kerana bimbang akan berlakunya perkara yang sama. Sebenarnya, tindakan Malaysia ini mendapat pujian kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang terawal untuk berjaya
mengatasi krisis kewangan dalam tempoh masa yang singkat tanpa memerlukan pertolongan daripada IMF. Seterusnya, kerajaan telah mengambil langkah yang drastik bagi memulih keadaan ekonomi dengan mendorong sektor swasta untuk berperanan aktif dalam melakukan pelbagai insentif yang menggalakkan kemasukan pelabur. Antaranya termasuklah dengan melaksanakan dasar penswastaan, melonggarkan pemilikan equity asing, mengurangkan kadar cukai korporat. Dari segi kewangan pula, kerajaan telah mengambil langkah untuk berjimat cermat dengan mengawal ketat perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Kata Perdana Menteri juga, kita perlu pada ketika itu kita akan mengamalkan defisit bajet. Dan di samping itu juga kerajaan turut mengadakan kawalan modal. Kawalan modal ini menetapkan nilai ringgit kepada RM3.80 bagi setiap dolar Amerika. Itu sahaja kritikan daripada kami. Dapat saya simpulkan bahawa benarlah Malaysia mempunyai kekuatan domestik yang kukuh ketika berlakunya krisis kewangan global. Maka rakyat Malaysia juga pemimpin di Malaysia haruslah bertanggungjawab untuk meneruskan kekuatan domestik ekonomi ini. Pemimpin haruslah memastikan tidak berlakunya hutang yang besar dalam negara, tidak terlalu selesa dan leka dengan kesenangan dan kemewahan yang ada sekarang ini. Setiap rakyat juga haruslah sedar akan kepentingan memahami serta mengkaji risiko globalisasi dan integrasi ekonomi agar pisang tidak berbuah dua kali. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.